Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nia Rozman dan ini Pantau Belanjawan. Dalam segmen ini kami akan bawakan pelbagai tumpuan POV cadangan idea dari ahli panel jemputan untuk kita memahami iaitu lebih mendalam bagaimanakah perancangan belanjawan ataupun bajet kerajaan yang telah dibentangkan dalam belanjawan atau bajet sebelum ini dan dalam perancangan semasa. Dan dalam episod kali ini kita nak lihat kepada struktur pasaran buruh antara isu yang melibatkan ketidaksepadanan pekerja yang semakin meruncing susulan daripada krisis kesihatan 2020 sehinggalah 2021. Dan tahun 2015 sebanyak 1.16 juta pekerja Malaysia mempunyai tahap kelayakan tidak setara dengan pekerjaan. 7 tahun selepas itu, pada tahun 2022, peningkatan sebanyak 2.02 juta pekerja Malaysia mempunyai tahap kelayakan yang tidak setara dengan pekerjaan. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 1.68 juta adalah daripada golongan siswazah dan para graduan sendiri. Dan kali ini untuk kita lihat, dan apabila kita lihat daripada situasi ini, kita imbas sekali, ia seperti mencerminkan pasaran buruh mengalami banyak kerugian daripada segi talent, masa, energi dan juga kos. Dan kita tidak mahu perkara ini terus berterusan dan kita ingin pentingnya untuk kita memahami bagaimanakah lanskap pasaran buruh yang memberi sumbangan kepada prestasi ini dan bagaimana untuk kita gerakkan lagi gerak kerja yang segera dan efektif untuk mengatasinya. Kita mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia bersama saya di studio adalah Perunding Pembangunan Sumber Manusia Faizal Ridwan. Saya nak ucapkan terima kasih Faizal kerana sudi meluangkan masa bersama kami. How are you? Okey. Kita tapi tengok masih belum daftar lagi lah. Itulah kita bagi sikit untuk Encik Faizal bernafas sikit, rushing ke dalam studio ini. Tetapi Encik Faizal, apabila kita bercakap mengenai isu ketidaksepadanan pekerja mengikut industri, khususnya melibat pelajar lepasan IPT, siswazah ini agak membimbangkan. Jadi bagaimana untuk kita memahami lanskap pasaran kerja ketika ini untuk kita kenal pasti iaitu apakah kenal pasti antara kaedah yang digunakan untuk melihat apakah keperluan industri ketika ini untuk mengisi peluang pekerjaan yang ditawarkan pada ketika ini. Saya rasa terima kasih Awani. Saya rasa sebenarnya isu kebolehpasaran graduan ni dan juga guna tenaga kerja ni bukanlah isu yang baru disebabkan oleh pandemik ataupun disebabkan oleh kita buat padu itu iaitu pendaftaran itu. Cumanya kesan pandemik COVID tu memang memberi kesan berganda lah. Sebab kita memang semenjak tahun 90-an kita ada isu tentang mix and matching antara institusi pendidikan dan juga industri. Dan saya rasa jurang itu kerajaan dan semua pihak berkepentingan cuba untuk merapatkannya. Dan dia bukanlah satu tugas yang mudah lah. Apatah lagi bagi Malaysia. Sebab kita ni Malaysia ni, masalah kita ialah kebergantungan ekonomi kita. Ekonomi kita tidak begitu sebenarnya walaupun nampak alirannya kukuh, tapi kita tidak ada satu trend seperti Singapura. Dia terkenal dengan pasar kewangan. Jadi dia sentiasa lebih stabil daripada Malaysia. Malaysia ni lebih fragile dia punya konsep ekonominya. Jadi sebab itu saya melihat bahawa sebenarnya perlu dua pihak iaitu institusi pendidikan dan kerajaan dan private, tiga pihak lah. Institusi pendidikan, kerajaan sebagai facilitator dan juga industri itu sendiri memainkan peranan untuk melihat keperluan Malaysia at least 10 tahun yang akan datang. Dan ini sebenarnya satu cabaran. Dan saya rasa bagi MEF macam Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, mereka memang ada kerjasama dengan kerajaan untuk memberitahu tentang apa keperluan mereka. Tapi sebenarnya dia masih tak menyelesaikan masalah sebab MEF ni dia hanya memberitahu keperluan semasa. Apa yang diperlukan hari ini. Universiti pula semasa, tapi kita tak beyond, kita tidak melihat 10 tahun yang akan datang. Macam kita lihat sekarang ni contoh ya, kita lihat bahawa komputer, IT dan juga forensik data dan juga dalam talian ini jadi satu bidang yang berkemahiran tinggi dan berpendapatan tinggi. Dalam 10 akan datang dia akan jadi lebih penting untuk forensik data dan keselamatan, cyber dan sebagainya. Tapi kita lihat hari ini kita tak pergi ke arah itu lagi, kita masih lambat. Jadi sedangkan itu keperluan masa akan datang. Dan saya rasa sebab itu kerajaan memang perlulah monitor universiti awam semua bahawa kita bukan hendak melahirkan rakyat kita yang berpendidikan tinggi, tertenui yang tinggi, tapi dalam masa sama kita memastikan bahawa mereka boleh survive di luar dan bukan semata-mata menjadi government servant atau penjawat awam pada masa akan datang. Betul, seperti yang Encik Faizal kongsikan bahawa kita perlu iaitu plan atau perancangan atau pelaksanaan yang jangka panjang
10 tahun ke hadapan untuk kita lihat apa yang perlu dilakukan. Tetapi kita tidak boleh melupakan juga iaitu antara cabaran-cabaran atau halangan ini memberi sumbangan kepada isu pengangguran, iaitu pengangguran graduan, termasuk juga dengan pertumbuhan gaji yang perlahan untuk masa-masa akan datang. Jadi pada Encik Faizal sendiri, macam mana kita dapat melihat iaitu sejauh mana reformasi ataupun pembaharuan pasaran kerja ini diperlukan? Apakah aspek kritikal yang perlu kita lihat? Adakah daripada aspek dasar, polisi ataupun ada peruntukannya ekstra ataupun sistem gaji progresif? Bagaimana? Saya rasa memang dah sampai masanya Malaysia perlu mengambil tindakan yang agresif, yang progresif, bukan sekadar menunggu pasaran menentukan. Saya rasa kajian sudah mengambil satu inisiatif awal, itu dasar gaji progresif. Saya rasa dasar gaji progresif ini sesuatu yang baik. Tetapi ia tidak boleh menggantikan dasar gaji minimum. Dasar gaji minimum diperlukan untuk mereka yang ke bawah supaya mereka dilindungi dan gaji yang asas. Dalam masa yang sama, gaji progresif diperlukan bagi golongan pertengahan, terutama M40 lah. Dan sebenarnya, tapi bila saya melihat pada dasar gaji progresif itu, dia masih dalam konsep sebenarnya apa yang kajian buat itu sebenarnya macam konsep awareness. Dia macam cuba menggalakkan private atau korporat untuk membuat secara sukarela. Dia tidak ada enforcement, dia tidak ada paksaan. Jadi kenaikan itu saya belum melihat mekanisme penuh, tapi saya percaya sama juga macam subsidi gaji yang kajian perkenalkan masa COVID, iaitu mungkin setiap kenaikan gaji yang ditawarkan oleh majikan itu, kajian akan menyumbang sedikit bahagian lah. Tapi ini satu yang positif pada saya untuk permulaan awareness. Tapi akhirnya kajian mesti kembali kepada satu dasar yang jelas dan tuntas. Sangat jelas. Contoh, kenapa saya kata, contoh bagaimana maksud dasar yang jelas. Contoh kalau kita lihat di negara-negara maju, mereka ada contoh dasar gaji bulan ke-13, iaitu bonus 1 bulan. Saya kira akhirnya kita mesti pergi ke arah itu. Supaya setiap majikan ini mempunyai pengetahuan dalam pengusaha perniagaan mereka bahawa setiap hujung tahun mereka perlu memberi 1 bulan, sekurang-kurangnya 1 bulan gaji kepada pekerja mereka. Supaya ini lebih sihatlah. Sebab gaji yang kalau kita lihat 12 bulan sebenarnya memang guna untuk bulan itu saja semasa. Pekerja hampir tidak boleh menyimpan sebenarnya. Jadi kalau dasar gaji bulan ke-13 itu diwajibkan, maknanya semua industri terpakai. Sekarang ini kalau kita lihat, hanya beberapa industri, kebanyakan korporat besar sahaja yang menawarkan gaji bulan ke-13 yang bonus 1 bulan ini. Walhal kita boleh melihat contoh, saya beri contoh industri retail dan juga termasuk F&B. Mereka mencipta keuntungan tetapi mereka tidak mewajibkan bonus. Sebab bonus itu tidak diwajibkan dalam sistem Akta Kerja 955 dan juga yang lain-lain. Jadi ia tidak boleh dipertikaikan dan dia jadi satu kuasa progresif majikan. Jadi dia rasa macam seolah-olah pekerja menyumbang saban bulan, saban tahun untuk mencipta keuntungan, tapi apabila mencipta keuntungan, pemilik modal, syarikat dan owner menganggap itu keuntungan mereka milik semata-mata. Jadi dia sesuatu yang tidak adil pada saya. Jadi kalau kita boleh pergi ke arah itu pada masa yang akan datang, jadi setiap pekerja akan rasa satu reward di akhir bulan. Tapi mungkin kadang itu boleh disemak melalui prestasi. Maknanya kalau gaji bulan ke-13 itu berpandukan kepada prestasi. Boleh juga. Tapi saya lebih sukakan dasar yang sebegitu jelas berbanding gaji progresif ni, tapi untuk permulaan dia mungkin bagus untuk awareness, untuk menggalakkan kesedaran. Tapi akhirnya majikan kena seperti itu. Sama juga dengan sistem percukaan kita. Mungkin kerajaan boleh buat sistem seperti macam kita kata kerajaan ada data yang lebih baik kan. Jadi mungkin kerajaan boleh audit mana-mana majikan yang boleh make profit. Jadi mereka perlu memberi bonus berdasarkan kepada keuntungan mereka. Ini sebenarnya ada dalam untuk mana-mana organisasi yang ada kesatuan pekerja, ada union, mereka ada RCA, perjanjian dengan majikan. Jadi ia mudah. Tapi kebanyakan trade atau industri, kita tak ada union. Contoh yang saya sebutkan tadi, retail dan juga F&B yang terbesar contohnya. Mereka tidak ada union yang kuat. Jadi mereka tidak dapat hak mereka untuk gaji lebih baik dan juga bonus yang lebih baik. Sebagaimana yang dinikmati oleh pekerja-pekerja dalam industri perbankan. Dia ada satu union nama NUP. Jadi NUP selalu fight untuk katakanlah keuntungan sesuatu bank itu 100 juta, mereka mesti allocate 10% untuk increment salary, 10% untuk bonus. Jadi mereka dalam kedudukan yang lebih baik walaupun sebenarnya beban kerja sama. Tetapi Cik Faizal, kita nak lihat juga bagaimanakah untuk keseimbangan untuk kita balance ni. Kerana kita tahu apabila untuk memberikan kepada pekerja, kepada gaji, kepada tahap yang lebih baik, lebih bermaruah ataupun gaji 13 bulan itu, ini memerlukan syarikat-syarikat itu mengeluarkan lebih banyak kos. Jadi bukannya mereka tidak mahu memberi gaji yang lebih baik untuk
staf mereka, pekerja mereka, kerana ini mampu meningkatkan produktiviti. Tapi kita lihat bagaimanakah syarikat-syarikat itu dapat menyeimbangkan antara iaitu benefit-benefit kepada student ini agar mereka lebih semangat dapat tingkatkan produktiviti. Tetapi di samping itu mereka tidak mahu iaitu kerugian. Tetapi jangan ke mana Encik Faizal, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai untuk melihat ataupun bagaimanakah pengurusan seimbang antara penawaran atau permintaan pekerjaan dan juga pendidikan di Malaysia ketika ini melalui data seperti padu yang telah dilancarkan 2 hari lepas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak perincian dan objektif matlamat yang telah dibawakan oleh Perdana Menteri dan kita akan teruskan perbincangan kita untuk kita lihat daripada segi aspek keseimbangan ataupun ketidaksepadanan pekerjaan ataupun pendidikan di Malaysia setakat ini. Kita masih bersama tetamu kita. Saya mempersilakan Perunding Pembangunan Sumber Manusia Faizal Ridwan. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Faizal kerana sudi meluangkan masa bersama kami, masih setia. Tadi sebelum berhenti rehat, Encik Faizal ada kongsikan iaitu antara peranan untuk kurangkan mismatch antara pekerjaan dan juga education ni, kita boleh lihat daripada aspek gaji, iaitu majikan memberikan gaji yang lebih bermaruah, yang lebih baik dan juga iaitu gaji 13 bulan bonus ini untuk reward kepada setiap staf-staf mereka. Tetapi daripada ini kita harus lihat juga memang seronok apabila didengar oleh pekerja sendiri, okey kita dapat bonus, okey boleh celebrate huri-huri, tetapi ini juga mengambil kira kos daripada syarikat-syarikat ini sendiri. Dan setiap tahun dan setiap suku kita tahu kedudukan atau prestasi syarikat tu naik turun. Jadi bagaimana untuk kita mencari keseimbangan dalam mengauk keuntungan di samping untuk mengeluarkan kos untuk memberi gaji ataupun ekosistem environment yang lebih baik untuk pekerja-pekerjanya. Sebab tu saya rasa sebenarnya bila kerajaan memperkenalkan satu data bersepadu macam padu itu kan, sebenarnya kerajaan tanpa data padu itu pun sebenarnya kerajaan dah ada sistem. Contoh kalau perniagaan kita ada lembaga hasil, kerajaan boleh mengetahui satu perniagaan itu untung atau tidak untung. Jadi macam kita lihat gaji minimum juga, dia tidak terpakai kepada pekerja 5 ke bawah. Jadi kita boleh buat contoh dasar-dasar berpandukan kepada kapasiti industri itu atau perniagaan itu sendiri. Maknanya kalau perniagaan kecil tidak menguntungkan, tidak perlulah kita bagi itu, ataupun kerajaan boleh bagi insentif. Bagaimana kerajaan bagi insentif untuk gaji, mungkin kerajaan boleh bagi insentif untuk bonus. Tapi sudah tentulah dia melibatkan satu komitmen kewangan yang begitu besar. Jadi sebab itulah saya percaya bahawa perlu kerjasama industri ini. Dan kalau kita berlaku jujur, kalau kita lihat kepada pasaran, sebenarnya saya perlu berterus terang bahawa IKS sebenarnya antara pembayar gaji yang lebih baik. Industri kecil dan sederhana. Contoh, saya bagi contoh industri catering. Industri catering ni kalau kita lihat di Malaysia ni, mereka membayar gaji yang betul-betul gaji pasaran semasa. Contoh semalam saya beli sate di tepi jalan seperti tepi jalan. Jadi saya suka bertanya tentang update tentang bagaimana IKS membayar gaji. Semalam saya membeli saya beli sate di pukul 10 malam. Saya lihat ada satu Indonesian. Saya kata dengan dia, ini kerja sendiri ataupun bekerja atau bisnes sendiri? Dia kata dia kerja. Berapa gaji sehari? Dia kata RM50. Sehari. Sehari RM50. Maknanya dia menempati gaji minimum. Tapi dia kerja tidak 8 jam. Dia hanya kerja pada malam. Dan benda ni memang trend ini kita perhatikan bahawa IKS macam catering, mereka membayar RM80 untuk satu hari kerja. Lebih baik daripada gaji minimum. Sebab kenapa? Mengapa sektor-sektor yang IKS ni terpaksa membayar gaji mengikut pasaran dan mereka tidak membayar gaji rendah? Kerana sistem pekerjaan itu tidak membenarkan keterisan berlaku. Bagaimana keterisan berlaku? Mereka tidak dibenarkan mengambil pekerja asing. Jadi mereka terpaksa ambil pekerja lokal, pekerja tempatan. Jadi macam kerja-kerja di kedai makan. Jadi mereka terpaksa apungkan gaji itu. Tetapi contoh satu sektor yang lain pula macam keselamatan. Keselamatan mereka membayar gaji yang sangat rendah. Contoh, mereka tidak mahu mengikut gaji pasaran. Sebab apa? Sebab mereka ada peluang untuk mengambil pekerja asing. Jadi mereka boleh mengambil pengawal keselamatan Nepal, Bangladesh, Pakistan dan juga negara-negara sumber yang lain, dan mereka membayar satu gaji rendah RM1,500 dan mereka boleh menyuruh pengawal keselamatan ini bekerja 12 jam sehari contohnya. Dan mereka sanggup kerana mereka berhijrah kan, mereka tak ada tanggungjawab untuk balik ke rumah. Dan ini
tidak adil kepada pekerja tempatan. Dan jika macam soalan saudari tadi, bagaimana berlaku keadilan? Saya rasa sebenarnya banyak cara untuk kerajaan bertindak. Contoh, saya beri contoh ialah di agensi kerajaan. Kalau kita lihat di agensi kerajaan, dibangun dan bangunan kerajaan yang fasiliti kerajaan termasuk sekolah, kita ada security yang banyak. Tapi kerajaan dia melantik satu kontraktor yang membayar satu amount yang lebih besar dan kontraktor membayar gaji yang lebih rendah kepada pengurus khidmatan. Dan saya rasa mungkin dah sampai masanya kerajaan boleh review untuk agensi-agensi kerajaan seperti sekolah contohnya, mereka boleh membuat direct contract. Maknanya cikgu-cikgu itu gaji tetap, tapi cleaner, pembersih dan juga pengawal khidmatan itu mungkin kerajaan boleh buat contract for service. Maknanya membayar servis, membayar KDSP tapi kerajaan tidak menanggung pencen mereka. Tapi cara ini akan menyebabkan pekerja mendapat gaji yang jauh lebih bermaruah, tetapi kerajaan akan hilang populariti dari sudut kontraktor-kontraktor kecil. Dan sebagaimana kita tahu dahulu, kontraktor-kontraktor kecil ini sebenarnya adalah mereka yang berpartisipasi dengan politik. Mereka ada politik parti tertentu, mereka dapatlah kontrak membekal pembersihan untuk sekolah 10 buah di Gombak, 10 buah di Kuala Selangor contohnya. Dan dulu sistem itu dibuat untuk membantu pemain-pemain politik. Kadang-kadang pemain politik mereka tak ada dana, jadi mereka juga sambil jadi ketua bahagian mereka ada syarikat. Jadi saya rasa sistem itu perlu diubah. Barulah kita boleh menjimatkan kos tapi boleh memberi gaji yang bermaruah kepada pekerja. Itu adalah antara langkah ataupun kita boleh cakap penyelesaian untuk kita meminimalkanlah impak ini. Tetapi kita nak lihat juga bercakap mengenai IKS antara industri-industri ini, kita lihat Persekutuan Majikan Malaysia MEF menerima banyak aduan bahawa majikan ini itu mengalami kesukuran untuk mendapat pekerja berdasarkan kriteria yang diperlukan. Jadi kita nak lihat, kita tahu IKS ada dalam keadaan baik, mendapat gaji yang lebih baik berbanding industri-industri lain, tapi berdasarkan MEF ini sendiri, apakah antara sektor yang terjejas dan impak terhadap sektor ekonomi dengan kekurangan pekerjaan ini? Biasanya kalau kita lihat data yang kita kongsikan, kerajaan kongsikan dan juga data-data yang dikongsikan oleh statistik, kita akan lihat bahawa kita memang sedia maklumlah ada beberapa sektor yang rakyat Malaysia memang tak berminat, seperti peladangan, juga pembinaan. Dua sektor ini saya rasa memang kita kena terima kenyataanlah bahawa walaupun kita nak rakyat kita jadi tenaga kerja, tapi mereka mungkin tak berminat dalam dua sektor ini sebab environment kita Malaysia ni mereka rasa comfortable, selesa. So mereka tak rasa itu industri yang mencabar. Tapi untuk industri lain macam F&B, saya rasa kerajaan mesti mengekalkan guna tenaga tempatan. Sekarang saya tengok dah longgar kan, macam kalau kita pergi kedai mamak, kita lihat mereka menggajikan pekerja-pekerja pada India. Bukan India Malaysia, India negara India. Jadi saya rasa itu perlu dikawal. Walaupun saya rasa memanglah MEF selalu membuat komplain tentang pekerja tempatan tak mahu. Dan saya rasa inilah sebenarnya cabaran kepada majikan. Bagaimana mereka hendak menarik, bagaimana kita memasarkan produk, kita terpaksa buat marketing, kita iklan kat TikTok, iklan kat Facebook, iklan kat TV contohnya kan. The proses yang sama juga untuk pekerja. Kita mesti menjadikan pekerjaan yang kita tawarkan itu satu pekerjaan yang diminati. Saya rasa itu bukan satu masalah yang besar sebab kita ada guru tenaga besar tamu di Sabah Sarawak. Tapi masalah bila melibatkan Sabah Sarawak ini ialah lokaliti. Jadi saya rasa majikan kena memainkan peranan untuk spend bajet contohnya untuk penginapan pekerja. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak majikan yang telah berubah ke arah itu. Contoh saya boleh dedahkan bahawa F&B, KFC dan McDonald mereka menyediakan penginapan untuk pekerja tempatan. Sebab mereka tahu bahawa tanpa pakej penginapan mereka sukar untuk dapat pekerja di luar bandar. Jadi mereka mengambil inisiatif awal sebab mereka tak ada pilihan sebab kita tahu kerajaan tak begitu longgar kepada franchise ini. Jadi mereka tak ada pilihan. Jadi mereka mengambil inisiatif sendiri daripada keuntungan mereka, mereka spend untuk hostel pekerja. Sebab tu kita lihat KFC McDonald biasanya di atas tu dia ada hotel je. Untuk pekerja tempatan, bukan pekerja asing. Tentulah pekerja-pekerja tu nak tengok apa package atau program yang ditawarkan syarikat, barulah mereka lebih menarik. Jadi pekerja-pekerja luar bandar macam di Kelantan, Terengganu, Sabah, bila mereka bekerja di Kuala Lumpur, majikan menyediakan hostel di atas. Jadi mereka tak ada kos untuk penginapan, tak ada kos untuk pengangkutan. Tapi mereka adalah tolak, majikan akan tolak RM100 untuk asrama, begitulah. Tapi saya rasa itu satu sistem yang adil. Betul. Tapi kita kena memastikan majikan lain pun mengambil langkah yang serupa.
Kalau kita lihat daripada segi kita boleh tengok daripada pihak majikan, daripada pihak syarikat ni, mereka boleh come up dengan langkah-langkah menjadikan program ataupun kita boleh cakap tawaran yang lebih atraktif untuk pekerja-pekerja ini, yang bukan mereka fikir gaji saja tapi mereka nak tengok sesuai tak dengan keperluan harian mereka. Mereka boleh pergi ke sana ke untuk pergi-pergi everyday, mereka kena fikir itu daily. Tetapi kalau kita lihat berbahagikan 2 minit, mungkin saya boleh kongsikan antara data sebanyak 4.5 juta rakyat Malaysia berisiko hilang pekerjaan menjelang 2030, tinggal beberapa tahun lagi. Dan sekiranya mereka tidak meningkatkan kemahiran reskilling dan laksanakan latihan semula seperti upskilling, kita lihat kebanyakannya dikatakan di puncanya disebabkan dunia AI, teknologi AI ini. Jadi apa strategi atau dasar yang diperlukan untuk kita memastikan iaitu peralihan yang lancar bagi pekerja-pekerja ini? Kita tak nak daripada industri tradisional, mungkin mereka terpaksa pindah kepada ekonomi baru, ekonomi digital ataupun silver economy ini. Jadi kita nak pastikan mereka boleh shift to the new economy tapi without tanpa menjejaskan iaitu ataupun menjejaskan social dan ekonomi yang disebabkan oleh pengangguran yang didorong oleh AI ini sendiri. Saya rasa ini satu topik yang kita kerajaan telah berusaha 5 tahun ke belakang, tapi sebenarnya kita tak jumpa jalan keluar lagi lah. Dan saya rasa sebenarnya kita punya universiti memang ada kelompangan, ya. Maknanya apa yang dibelajar di universiti tak semuanya boleh dipraktikkan dalam industri. Kadang-kadang kalau kita belajar 1%, kita boleh praktikkan 30%. Kadang-kadang universiti kita satu cabaran sebab dia dah outdated. Salibus yang outdated dan pengajarnya juga yang tidak duduk dalam industri. Sebab mereka memang duduk di dalam universiti, dalam satu gua yang begitu akademik, jadi mereka tidak bercampur. Tapi tak semua bidang lah. Jadi saya rasa kerajaan mesti memperkasakan. Kerajaan ada, contoh di Perkeso, Pertubuhan Keselamatan Sosial, kita ada program latihan. Tapi biasanya program latihan kita buat ialah kepada mereka yang hilang pekerjaan. Jadi saya rasa mungkin kerajaan perlu menyuntik dana kepada program-program seperti ini untuk reskill mereka yang masih dalam industri. Tapi mereka memilih untuk sambung belajar. Mereka nak milih bukan sambung belajar, mereka nak ambil satu kos yang pendek. Sebab walaupun kerajaan sebenarnya dah ada satu dana dipanggil HRDF, kita ada Human Resource Development Fund untuk pekerja reskill, pergi short course dan majikan boleh claim. Tapi kadang-kadang majikan pun dia tak efisien kat situ. Ada sebagian tak mencarum. Jadi dia cuma 1% daripada penggajian. Jadi untuk pekerja-pekerja yang majikan tak memberi offer untuk reskill ataupun short course ini, mungkin Perkeso boleh memberikan peluang untuk mereka dengan bayaran yang tertentu. Bayaran bersubsidi lah. Sebab mereka membayar Perkeso. Mungkin saya katakan reskill untuk keselamatan cyber, kosnya 1,000, mungkin mereka bayar 500 dan saya rasa ramai orang akan sanggup membayar. Baik, sudah tentu saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Faizal Ridwan, merupakan perunding pembangunan sumber manusia, kerana telah berkongsikan bagaimanakah kita boleh cakap sistem padu digital ini antara potensinya untuk menangani isu ketidaksepadanan pekerjaan dan juga pendidikan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih dan kita akan jumpa lagi. Dan itu adalah perkongsian daripada Pantau Belanjawan. Sekian saja program Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.